Apa lagi? Lindan dan sebagainya. Tetapi kalau tuan-puan lihat proses yang berlaku di belakang tu, tuan-puan mungkin rasa macam ini. Teruk je. Contoh okay, ini siapa? Ini adalah seorang pemain badminton tapi baru besar tu. Muhammad Hasan. Okay, Muhammad Hasan Muhammad Hasan ni terkenal dengan apa? Dia punya smashing dia antara pemilik smash yang paling kuat dalam sukan badminton. Sebelum dia bersara lah 400 km lebih sejam. Okay, kita lihat macam mana dia smash. Boleh? Bapak nak lihat video ni? Bismillah. Okay, dia baju hitam sampai smash dia macam tu. Ramai tak kalau kita jadi pemain badminton nak tak smash macam tu? Yang kita tak nak buat yang ini tu buat. Ini. Setiap hari apa dia buat? Dia ikat getah ni dan dia tarik. Dia tarik. Sampai dia buat tu, maksudnya dia buat setiap hari, setiap minggu sampai faham tak maksud saya? Maksud saya adalah semua orang nak jadi MDRT, tetapi adakah semua orang sanggup melalui proses untuk jadi MDRT? Kalau nak jadi MDRT, you kena sanggup melalui proses untuk jadi MDRT. Cakap masalah, lalui proses. Lalui proses. That's why tuan-puan, nak dapat hasil berbeza, usaha kena berbeza. Okay. Orang yang sukses itu tuan-puan faham tentang apa? Siapa dapat jawab ni? Mana buku dah? Saya nak bagi buku sikit dah. Saya nak bagi buku. Orang yang berjaya itu faham tentang tu. Orang yang gagal lebih suka tu. Kita bagi buku Saya nak bagi buku, satu buku. Tajuk buku itu adalah apa yang anda fikir selain duit. Buku ni bestseller. Dia penulis apa? Kenal tak? Kenal kan? Saya nak bagi. Siapa dapat jawab? Say again, bangun dan jawab. Boleh? Orang yang sukses itu faham tentang pengorbanan. Okey, jawapan tu betul, soalan saya salah. Okey, seterusnya. Lagi? Yes, Cik Puan. Orang yang berjaya itu faham tentang
kegagalan. Okey, sama juga. Okey. Jawapan tu betul. Soalan saya yang salah sikit. Sampai jaga proses tadi. Okey, okey sini. Sini. Act fast. Bertindak ikut arah. Lagi gerakan 5, 1, 2, 3. Okay. Sini. Handbag bawa sekali tu. Takut tinggal. Ada emas Betul emas Ada betul emas kan? Jual Carrefour je kan? Cuba cek. Okay. Apa tajuk buku ni? Apa anda fikir selain duit? Apa yang fikir selain duit? Okay, cuba tengok kandungan dia. Begitu. Kosong. Kandungan dia, tajuk dia apa? Apa anda fikir selain duit? Kandungan dia apa? Kosong. Kenapa kosong? Tak ada, memang you fikir duit je. Memang kau fikir duit je. Mana fikir benda lain, betul tak? Tapi ni sebenarnya buku nota. Ada kos dia juga ni. Apa nama? Anis, okey? Bukan tu Anis? Lepas tu Anis, nak duit raya. Jadi, jawapanlah orang yang sukses itu faham tentang proses. Orang yang gagal lebih suka protes. Tulis itu. Itu surat tu. Orang yang jaya suka ataupun faham tentang proses. Orang yang gagal dia suka apa? Protes. Itu sebab tu. Bismillah. Kita tidak berjaya disebabkan event. Kita berjaya disebabkan proses. Apa maksudnya? Kadang-kadang kita harapkan kita attend satu seminar atau program, kita dah berjaya. Contoh, orang yang register, contoh dekat Anytime Fitness, dia register diri dia, dah bayar fees pun dekat mana? True Fitness, Fitness First. Tapi dia tak pergi pun. Dia daftar untuk setahun, appoint personal trainer, PT, tetapi dia tak pergi. Adakah ada perubahan? Orang itu tu lah. Dia ingat bila dia attend satu program tu, dia akan berjaya tak? Kejayaan akan lahir selepas tu. Apa aktiviti yang dia buat. Okay. Sales perlu ada apa tuan? Semula sales perlu ada. Kalau tak ada proses nanya apa nama dia? That's why speaker semalam begitu. Okay, kalau kali pertama dapat berarti nasib lah. Orang nak tengok kali kedua, betul? Kali ketiga, kali keempat, kali kelima. Dan kalau dah kali ke-10 consecutively dah jadi berarti, memang berarti it's your blood. Bila tahu, bila ada sistem dia. Terus yang tuan-tuan, contoh proses yang kita perlu buat untuk jadi APRT. Semalam ada seorang jumpa saya kat luar tu. Saya dah jadi APRT setahun. Tahun pertama saya takut, saya bimbang. Tahun ni apa nasib saya? Saya kata jangan bimbang. Jangan bimbang pasal apa terjadi bulan 12. Yang kena bimbang adalah minggu ni hang ada aktiviti berapa, hang pergi present berapa. Itu yang kena bimbang. Itu saya betul. Bulan 11 jangan bimbang. Yang kena bimbang apa? Minggu ini sampai Sabtu Ahad ni, berapa open presentation yang tuan-tuan perlu buat. Okay, saya tuan-tuan, contoh antara aktiviti kita perlu buat day in day out, ejen lama, ejen baru, senior partner ataupun baru-baru join, kena buat apa? Approach. Ada orang dekat sini yang suka buat DA. Siapa yang suka buat DA? Dia punya strength dia DA. Betul? Bagus. Nombor 2, strength dia full call. Ada? Okay. Yang lain buat apa? Online. Ada yang buat online? Online, MBS, TikTok. Okay, very good. Okay. Alright, now whatever is, maksud saya adalah kena ada approach. Betul tak betul? Okay. Contoh orang yang biasa buat phone call. Case, satu case yang you close pada minggu ini, presentation yang wujud disebabkan you ada fixed appointment. Appointment wujud disebabkan you ada buat apa?
buat phone call. Kalau kita buat phone call, ada appointment tak? Kalau tak buat appointment, ada presentation tak? Kalau tak buat presentation, ada closing tak? Kalau tak ada closing, ada income tak? Kalau tak ada income, apa jadi? Desperate, betul? Okay, desperate. Financially, mau kata distress ataupun desperate financially. Disebabkan apa? Step pertama yang kita buat, which is making an approach. Di saat tuan-tuan rasa macam a bit reluctant untuk buat approach, ada tak masa-masa kita macam orang itu tentu macam hari ni tak ada mood, hari ni tak ada apa-apa. Kawan yang macam tu tanya dia, kau kerja based on mood Sekiranya hari itu kita buat phone call, apa jadi tuan-tuan? Maka tak ada presentation, tak ada appointment, tak ada presentation, tak ada closing, tak ada income. Ingat, which one is much more worse? Buat phone call ataupun financially desperate? Yang mana lebih teruk? Financially desperate. So mana lebih baik buat? Phone call tough tak? Tough. Financially desperate tough tak? Pun tough juga. So mana lebih baik buat? Lebih baik buat phone call. That's why tuan-tuan, sebagai MDRT, kita perlu tahu satu konsep dia panggil delay gratification. Ini ujian-ujian yang dihadapi untuk jadi MDRT. Dia panggil delay gratification. Untuk yang ini saya tunjukkan very short video tentang this marshmallow test. Okay, maaf ini makanan, tapi you kau budak kan, suka ni kan, dia suka tempe dan sebagainya. Beritahu sudah tempe. Okay, dibuat pada kanak-kanak di mana nak tengok kesabaran. Nak tengok apa tuan-tuan? Kesabaran. Dia buat ni untuk melalui satu godaan yang sangat orang kata menggairahkan. Dia tak dibenarkan, dia orang tak dibenarkan, dia letak satu bilik budak-budak ni dan dia letak marshmallow. So perjanjian adalah sekiranya after 5 minutes, after how many minutes? Dia tak sentuh marshmallow tu, maka dia akan dapat reward. Dia akan dapat apa tuan? Reward. Dia dapat second marshmallow. Kalau dia sentuh, fail. Kita tengok apa jadi kalau dia. Bismillah. Alright, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Alright.
lah. Boleh apa kan? You can eat right now or you can eat. How'd you do? You did good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So I'll tell you to give you another one. Okay, I can have both. Your name. So, maksudnya apa tu boy? That's why delay gratification. Banyak perkara untuk MDRT ni yang orang bukan MDRT yang suka pun. Contohnya, apa yang kita suka buat? Kalau boleh kita nak buat setiap hari. Contoh apa? Kadang-kadang nak office bos berapa lama tak office sejam? Jom kita bawa dulu. Pernah dengar tak? Kawan ajak pergi apa? Pergi mana? Itu semua yang kita suka buat sebenarnya. Tetapi MDRT, my point is MDRT must have a courage to say no. Sebut semula, MDRT must have a courage to say no. Nak buat benda yang betul dah okey dah, tetapi the same time tak cukup kena ada courage untuk say no to all this godaan yang buatkan you menggunakan waktu produktif you untuk benda-benda yang lain, contohnya errand dan sebagainya. So, most of the artis saya tengok dia ada courage to say no. Seterusnya, that's why disiplin tu penting. Apa itu disiplin tu buat? Your boss talking about discipline semalam. In a very simple word, I would say disiplin satu yang you have to do what you have to do whether you like it or not. Okay. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita nak berdisiplin setiap hari, painful tak? Very painful. There are two types of pain in this world. First, pain of discipline, another one, pain of regret. Choose your pain. Boleh? Seterusnya, tip. Okay. Consistent. MDRT saya lihat mereka ni consistent. Mereka apa tu buat? Consistent. Contoh you can never have $1 million. Nak ada hadiah. Bismillah. Okay, ada hadiah lagi. Siapa nak cuba jawab? Kena betul lah. You cannot have $1 million. Income. Okay. Income ke dream? Jawapannya tak betul. Dream. Tetapi saya bagi hadiah juga. Dalam kelas saya, jawapan salah pun ada hadiah. Okay, nama Mukhtaram. Okay. Alright. Mukhtaram, rasa-rasanya dia nak jadi MDRT di sini. Dia dah jadi MDRT belum? Last year. 2 tahun lepas. Lepas tu menjadi Saya tak sanggup nak dengar hasil dia, tapi yang penting tahun ni MDRT boleh berapa persen? Tak boleh 99. Kalau dia naik kapal terbang, balik kata kapal terbang kita ni 91% default. Naik tak? Tak naik. Tak naik kan? So mesti 100%. Beri tukar semangat untuk Mukhtaram. Tip. You cannot have $1 million dream with the minimum wage habits. Adam, I think Adam, tip the battery. Okay. Siapa rasa sale is something yang very tough? Siapa rasa sale tough? Ni dah tadi. Dah. Tak berapa tough. Dia tak dapat. Siapa yang tak rasa apa-apa? Right. Most of people rasa skill tak yang tough. Tapi let me tell you this, how actually I hypnotize myself. The moment I rasa skill too tough, I will tell myself, which one is tougher so I need? Sales or doing sales or paying bills? Okay. Di saat you rasakan bahawa sales itu tough, nak buat phone call itu tough, nak buat presentation itu tough,
nak buat handling objection itu tough. Okay, nak buat DA itu tough. Ask yourself. Okay, so I mean, which one is tougher? Doing sales or paying bills? Paying bill lagi tough kan? So that's how you hypnotize yourself. Okay. Untuk MDRT bayangkanlah. Okay, you bayangkan kalau you rasa tough sangat kan, bayangkan siapa yang pernah jadi MDRT, you lock that moment. Okay, you lock that moment. The moment that actually I believe that there will be some recognition for you kan, last year dan sebagainya untuk MDRT ada tak? You lock that moment. Okay, see what you see, hear what you hear pada masa tu. Sorakkan agensi you, sorakkan follower you dan sebagainya, dan juga hadiah yang dapat. You lock that moment. The moment you rasa lemas semangatnya, you lock that moment, you ingat balik moment tu. Sebab itulah moment paling indah di saat kita naik stage kan. Apa jadi kita naik stage dari belakang kan? Lepas tu apa jadi orang pergi kanan kita? Relax kan? Music macam mana music? Happening kan? Lepas tu naik stage rasa macam mana? Beremang. Terubah kan? Terubah sebagainya. So balik, ada yang tidur kat sebelah trofi kan? Saya bagi betul kan? You lock that moment. Itu paling penting. Sebab di saat you rasa macam kurang bersemangat, you lock that moment so that you akan kembali bersemangat. Okay. Now, many of vital behavior. Apa maksud vital behavior tuan-tuan? Bagi contoh ke saya. Tadi saya tak bagi duit raya dekat Utara. Okay, kenapa saya suka bagi ni? Sebab guru saya pesan, duit ni dia ada kawan. Dia ada apa tuan? Dia ada kawan. Setiap kali saya bagi duit RM10 ni, saya akan doa lah hati saya, money, go away, find more friends, come back to me. Okay, setiap kali you bayar apa-apa, cakap apa? Money, go away, come back to me, and find more friends, come back to me. So that's why insyaAllah abundance of rezeki to you. Betul tak betul? Okay, now most of vital behavior dia very uncomfortable. Contoh vital behavior apa? Kalau ada orang buat phone call untuk you pergi appointment, you nak tak? Tak kan? Vital behavior memang very uncomfortable. The frightening and very painful. For that, saya nak tuan-tuan saksikan this short video clip. Okay. Cerita ni agak keterlaluan. Okay. 18SG. 18SG. Tetapi dia sangat memberi inspirasi kepada anda semua. Cuma janji dengan saya tuan-tuan tak tiru. Tu je. Boleh saya boleh? Waiting for instruction. Please keep as simple as possible and take raise position for that video. Okay, kapal terbang ni ada masalah, nak ada lepas. Waiting for time. Tengok cari lah. Beliau berusaha menahan sebab pada terlepas dan penuh tenaga. Lalu kalau buat Oh, jaya ayah dia nak buka. jalan dengan semula. Ya, dapat hebat sang hero tersebut. Dan ini selingan. Selingan.
Sekejap. Saya nak hantar dia pergi dekat Gaza. Mudah kerja. Terima tak? Okay. Tapi ada mesej ni. Apakah moral value dia? Siapa nak share? Nothing is impossible. Okay, very good. Okay. Kamu jawab tadi? Nothing impossible? Yang di hati kita tu bukan untuk tuan apa tadi? Zul buku dah ke dah? Ya, saya ambil buku. Itu dah dapat buku kan? Tak dapat? Dapat tak? Itu dapat? Kita jual. Alright. Okay, bukan untuk Zul. Lagi? Yes. Saya boleh. Lagi? Lagi? Think big. Itu jawapan yang pandu saya dengar ni. Berani. Less drama. Buat aja. Luar biasa. Saya suka. Luar biasa tu. Okay. Okay, tuan beri sekejap tu buat. Boleh Nama tuan? Sini je. Comel je. How young are you? 46. 46. Nampak macam 26. Setiap kali orang cakap umur tuan-tuan sebagai prudent takaful, senang aja nak build rapport orang. Saya bagi formula ni. Discountkan umur dia 10 tahun at least. Semua prospek akan suka dengan you. Okay, kalau kata, how young are you? 56. Ya ke? Nampak macam 46 aja? Di discount 10 tahun. Senang nak build rapport. Okay? 46 nampak macam 26. Betul? Nampak betul? Okay. So tuan kata dia luar biasa. Okay. Cerita ni memang luar biasa. Tapi my point kat sini adalah walaupun dia nampak macam tak begitu logik, tapi ramai tak orang menonton? Ramai je orang menonton. Okay? Walaupun tak logik. Dan keluar cerita movie macam ni, kita tengok lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab manusia ni memang ada satu sifat, dia suka benda-benda yang a bit illogical. Okay. Saya suka jawapan tu, luar biasa. Okay, semua tunjukkan dia macam ni, buat tangan macam ni semua. Pusing dekat. Point pada dia. Hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Tuan-tuan, we cannot cheat success. We cannot what? We cannot cheat success. Tuan-tuan tengok movie ni no problem. Kita tahu cerita ni tak betul, tapi menghiburkan. Tetapi untuk kejayaan dan juga goal tuan-tuan, you cannot cheat. Tak ada shortcut. Betul sebelah, tak ada shortcut. No shortcut. Lalui dia proses. That's why benda-benda yang exciting, feel good dan juga addicted berada dalam wrong behavior. Wrong behavior apa? Apa wrong behavior sebagai seorang perintah gaul? Protes, bagi alasan, very good. Ya? Say again. Procrastinate, suka bertangguh-tangguh. Macam mana tu? Negative thinking, prejudge, blame others. Itu maksudnya wrong behavior. Which is wrong behavior ni will lead to benda-benda yang menyeronokkan. Yang paling prudent takaful suka buat apa? Paling suka buat 3 phone call, 1 kena reject. Apa dia pergi mana? Terus bawah, minum kopi. Lagi? Kalau minum sekejap tak apa. Biasa berapa lama? Baru nak naik, ada seorang lagi turun kan? Relax tu. Sambung lagi kadang-kadang 1 pagi kat bawah tu. Betul tak betul?
Menyeronokkan tak? Tapi that is wrong behavior. MDRT tuan-puan tak boleh ada wrong behavior. Okay? Sebab apa tuan-puan? Kita percaya hadis mengatakan bahawa, baca semua 9 per 10 rezeki dan datang dari mana? Pusing belah kanan. Beri orang sebelah. 9 per 10 rezeki dari perniagaan. Kau faham tak bos? Faham tak bos? Pusing belah kiri. Faham. Beri orang sebelah. Perlu ada 9 per 10 Ya ke dia? Ramai orang nak yang rezeki tu, tapi nak dapat 9 per 10 rezeki, kena ada 9 per 10 Usaha. Yang itu kita buat. Contoh seorang ustaz pernah tanya dalam ceramah, siapa nak masuk syurga? Jemaah sekalian, siapa masuk syurga? Siapa nak mati? Tiba-tiba yang tua kat dalam masjid pun tak nak angkat tangan. Dia pun tak nak mati. Sebab syarat untuk masuk syurga kena Mati dulu. Syarat untuk MDRT kena usaha. Itu fitrah dia. Mana boleh lawan fitrah kan? Okay. Bismillah. Okay. Nombor 5, strong resilient. Apa maksud strong resilient? Daya tahan. Cakap sebelah. Daya tahan. Saya cerita tentang satu kisah tahun lepas. Personally saya dapat berbual berjam-jam dengan figura ni. Kenal tak? Ini saya tanya orang yang 40-100. Kenal tak? Bos susu. Okay, bos susu. 2-3 jam saya berbual dengan dia. Dan cerita dia sangat menarik teman. Of course, saya tak nak share semua. Satu benda yang penting yang sangat dekat dengan bisnes kita. Dia kata apa? Dia kata dalam bisnes kena ada satu skill. Skill tu namanya skill untuk bertahan. Dan perjumpaan ni sebenarnya berlaku dekat ladang dia. Because one of dia punya ladang tu berada di Serdang dekat UPN. So saya pergi lepak dekat situ. Okay, kenapa bertahan? Dia kata mesti bertahan sebab dia ni pun bukanlah muda, 57, 58 umur dia. Dan saya tanya dia, apa dia buat dulu sebelum dia berjaya? Sekarang dia menjadi Group COO dekat Farm Fresh dan dia multi-millionaire. Okay? Tapi sebelum tu, okay, saya tanya apa kisah dia? Okay? Dekat office dia dekat Serdang tu, dia suruh saya tengok belakang. Kata suami, kau tengok kat belakang tu. Saya pun tengok belakang. Ada apa? Ada SLK. Ada apa? Small little touch. Apa semula? Small little. Dia kata, suami, orang tahu aku sekarang jadi multi-millionaire, Group CEO, tetapi orang tak tahu. Inilah rumah aku. Inilah rumah aku dulu. Aku duduk dalam kereta ni, aku tidur dekat R&R. Macam-macam bisnes dia buat, tapi jatuh. Buat jatuh dan sebagainya. Sampailah Farm Fresh pun sebenarnya nak jatuh sebenarnya. Dan disebabkan kesalahan ni, dia cerita dia tidur, dia mati. Duduk arah sebab dia tak berani balik rumah perempuan. Kenapa tak berani balik rumah? Sebab dia takut bini dia minta duit bayar bil. Jadi most of the time dia dekat mana? Dekat arena. Dia tuan-puan, susah ke sangat susah? Dan saya reflect kepada diri saya, kesusahan saya taklah sampai macam ni. Tapi alhamdulillah berkat dia apa dia kata, sebab bisnes dia kata perlu ada daya tahan. No matter what happen, okay? Never quit. Cakap orang sebelah, never quit. Tahan, insya-Allah kejayaan akan ada di situ. So inilah berlaku pada, nama dia apa dia? Bos susu. Nama sebenar apa? Cuba semula. Pandai bang, ada hadiah untuk abang kan?
Azmi Zainal. Buka nama Hanif. Bukan Hanif. Buku ni hebat tu. Mesti baca. Untuk nota. Alright. Duit? Nak duit? Boleh lah. Raya. Nanti dia kata speaker bias. Right. Now, that's why tuan-puan kena faham satu faktor dalam bisnes ni. Kena faham LLN. Apa itu LLN? Okay. Law of large number. Okay, kena faham kan? Sebab kalau tidak, anda akan jadi seorang perintah kaku yang beremosi. Jadi kena faham. Orang yang faham law large number macam ni. X number of phone call or approach will lead you to X number of appointment. X number of appointment will lead you to X number of presentation. X number of presentation will lead you to X number of cases. Right? Jadi sekali tuan-puan nak tambah cases, kena tambah apa? Presentation. Nak tambah presentation, kena tambah number of approach call. Betul tak betul? Kena faham dia betul. Supaya tahu kan? Law of large number juga menyatakan bahawa dalam sesuatu hari dalam seminggu tu ada yes, ada no. Betul? Dan kebanyakannya apa? Kan? Orang yang faham this law, hukum ni, dia tahu hari ni contoh dalamnya ada yes, ada no. Ada yes, ada no. Orang yang faham this law ni, dia faham bahawa hari ni dapat satu rejection, maka dia dah eliminate satu. Dia dapat satu rejection, dia dah eliminate, dia dah hapuskan satu. Dapat satu rejection, dia eliminate satu lagi. So lagi banyak no yang dia jumpa, lagi banyak rejection yang dia jumpa, dia dah makin mendekati apa? Yes. Jangan rasa hati orang reject you. Faham tak faham? It's just of what? Law of masjid. Kena faham. Okay. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita pun kadang-kadang reject orang, betul? Jangan sebelah, kau pernah reject orang tak? Kenapa orang reject kau? Kau take so personal. Halo? Dalam kelas saya cakap halo, tuan cakap hi boleh? Halo? Hi. Kau cakap hi, tuan cakap hello boleh? Hi. Hello. Hello, hello, hi. Hi. Hi, hello, hi. Hi. Ada sistem komputer dia lambat sikit. Okey, jadi tuan-tuan, kita pun sendiri pernah reject orang. Itu sangat betul. Kenapa bila orang reject kita sekali, kita terus sentak? Kita take it so personal. Orang saya kena faham, seterusnya, bismillah. Yang keenam, orang sale ataupun MDRT mesti dia ada satu sifat, bukan dia jadi hamba duit, tetapi dia suka duit. Dia suka apa tuan? Duit. Kau lihat kita dulu masa kecil, siapa yang ada anak pernah melahirkan anak? Baby, so budak kecil lahir hospital, apa dia buat? Dia nangis. Macam mana nangis? Macam mana nangis? Bunuh dia lah. Macam dah bandil. Okay. Dia cakap apa tu? Dia cakap duit tu. That's why kalau kat KL tuan, seorang anak lahir, percayalah, RM1,000 sebulan extra expenses. Betul tak betul? Minimum lah. Nah, cuba lihat. That's why dia punya choices. MDRT, agent yang kaya. Agent MDRT versus agent asnaf. Dia ada dua pilihan. Dia tak ada dengar. Hari ini you pilih. You decide nak jadi ejen MDRT atau nak jadi ejen asnaf. Halo. Hai. Hai. Hello. Mesti
Silahkan anda sebelah. Adakah kau ejen MDRT? Adakah kau ejen Asnaf? Sekarang kau memang ejen kerana Asnaf. Tanya dia. Engkau tidak kesorangan. Jadi kita nak jadi ejen apa tuan? Hati-hati. Ya. Jangan jadi ejen Asnaf. Ya. Kita patut jadi hati-hati, dapat duit, dapat income, tolong Asnaf. Betul tak? Ini tak, kau aja jadi Asnaf. Kau layak mendapat zakat. Tak boleh lah. Because this is very tough business. Alamak nak buat, be the best. Boleh sangat boleh? Bismillah. Di antara kuning-kuning takaful jadi MDRT, dan kita lihat income juga, ya. Ini antara income yang pernah saya dapat kebenaran untuk apa? Untuk share. Sebulan ke setahun? Sebulan ke setahun? Berapa ribu? 87,000 sebulan. You become MDRT tahun pertama belum dapat lagi. Percayalah, masuk tahun ketiga MDRT, you akan start dapat income yang 80,000, 50,000, 100,000 sebulan. Tak percaya tak apa, buat je. Rasulullah, tak percaya tak apa, Tak percaya tak apa. buat saja. Tak percaya tak apa, buat saja. Buat sejak. One day, whenever you reach this, you come and see me. So Sifu, betul lah. Sudah 3 tahun. Tahun pertama mendapat lagi. Tahun ketiga, in all bonuses that we have in our structure, you can get this amount. Tak percaya tak apa? Buat saja. Buat saja. Buat saja. How about this? Bismillah. Sorry. Okay, ini berapa ribu? Sebulan ke setahun? Income MDRT. Ada orang tuan-puan cuba tanya support staff kita, dia orang kadang-kadang terpaksa kerja setahun nak dapat 300,000. Betul betul? Kita boleh dapat dalam masa sebulan. Kan? Best ke sangat best? Apa akan jadi dengan you bila dapat 300,000? Nak buat apa? Sedekah tu Asnaf. Terbang? Terbang. Tolong Asnaf. Zakat. Bagus. Lagi nak buat apa? Kamtek. Banyak boleh buat kan? Banyak boleh buat. Saya suka itu. That's why tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, dia mesti ada. Nak dapat, kita kena bagi dulu. Betul tak? Nah, siapa dekat sini yang ada sekejap, RM50 dah tak? Mana? Okay. Yang ada duit 50 sen. Ada. Ini kelas saya. Ada? Okay, come here. Come here. Lambat. Act fast. Siapa? Weh, siapa? Siapa? Kejap. Alamak. Allah, kejap. Dah, weh. Ni berapa? Ni berapa sen? 20 sen. Nah. Cukup. Ini mana ni? Baik. Baik mana baik? Baik dulu baik. Langsung kali. Okey lah. Okey, buka untuk mereka. Siapa ada 5 sen? Mana 5 sen? 5 sen? Tu lah dah bagus. Ada? Betul ke ni siap ni? Dia buat apa kan? Betul? Okey, betul. Alright. Baik, congratulations. Bukan untuk beliau. Siapa ada 1 sen? Nak tagak ni. Sebab dia trainer dia dah fikir dah.
Aku naik last. Okay? Ni RM20 dulu lah. Okay, thank you so much. Alright, okay. Ceritanya apa tuan? Ceritanya lah, kita nak menerima, kita kena memberi. Okay, itulah yang berarti kena faham. Nak menerima, kena memberi. Okay. That's why we're talking about act of giving. Sepatutnya menjadi satu reason, purpose untuk jadi MBRT. Maksudnya kalau saya jadi MBRT, berdoa kepada Tuhan, kalau saya jadi MBRT this year, saya nak jadi seorang yang lebih banyak memberi. Lebih banyak apa tuan? Memberi. Pertama tuan, okey. Memberi macam mana? Yang wajib dulu yang wajib dulu. Sebab yang ni pun ada orang yang tak buat dah. Yang wajib pendapatan, betul, zakat pendapatan. Betul? Berapa persen? Okey. Ini pun ada yang kantoi. Tapi tak apa, saya husnuzon. Okey. Saya ubah ni. Bila saya ubah ni, memang yang tak disangka akan datang. Pertama, biasa kita bayar 2.5 ni bila? Bila? Januari lah, betul. Kita kira pendapatan kita, kita tengok dia punya haul dan sebagainya, balance berapa, dan kita pun bayar 2.5%. Pertama tu apa perlu buat? Nak memudahkan dari MBRT. Sebab apa? Hati manusia semua bergantung buat. Jadi kita minta recommendation dari sana supaya memudahkan kerja kita. Pertama, kita kena buat apa? Instead of yearly, buat monthly. Tukar jadi apa? Monthly. 2.5% ni tukar jadi monthly. Then mark my word, you see miracle will happen. Your MBRT will be easier. Nombor 2 kena buat. Instead of 2.5%, tukar jadi 5%. Okay, cuma bahagi dua. Satu zakat, satu lagi infak. 2.5% zakat, itu wajib. Lagi 2.5 infak ataupun sedekah. You can see miracle happen. Tak percaya, tak apa. Terus sebelah, tak percaya tak apa. Buat saja. You can see miracle happen. Allah, sifu, saya ejen asnaf. Saya belum mampu. Nanti saya dah jadi MBRT, saya buatlah, saya bagilah. Saya cakap, buat dulu. Buat dulu. Baru dapat terima. Jangan tunggu sampai mampu baru nak bagi. Bagi dulu. Dan you akan dapat kemampuan tersebut. Tak percaya tak apa. Buat saja. Dan you must have a strong belief. Dari segi apa tuan? Contoh okay. Sebab apa tuan, hidup kita ni tidak boleh berdasarkan logik semata-mata. Okay, logik maksudnya macam ni. Biasa we are talking about kalau presentation, orang ada closing ratio, ada yang 30%, ada yang 50%. Ada yang present dekat seorang dapat satu case. Itu logik. Tetapi ada tak kadang-kadang kita present dekat seorang dapat 5 case? Ada tak? Itu namanya magic. Itu namanya apa? Magic. Bagi kita kalau kita ada RM100, kita bagi sedekah, bagi zakat RM10, duit kita tinggal berapa? 90. Itu logik. Tapi kalau magic lain. You bagi 10, yang datang mungkin 1000. Jadi hidup kita tuan-tuan untuk jadi MBRT, saya selalu berpesan, jangan hanya berdasarkan logik. We need somebody up there to help us. Lebih-lebih lagi untuk jadi MBRT bukan sekadar sekali kan, bukan sekadar setahun, tapi kalau boleh nak jadi setiap tahun. Kalau boleh nak jadi honor roll, nak jadi lagi lepas honor roll dia ada centurion. Honor roll 15 tahun, 10 tahun lifetime member, 15 tahun honor roll, 25 years. Dia panggil apa? Centurion. Bukan Yusuf Centurion. Centurion MDRT qualifier. So insyaAllah tak nolak. Lagi satu kan?
Jadi insyaAllah kita celebrate Winnie dengan Nolia sekali. Winnie lagi 1 tahun, insyaAllah boleh. Boleh 25 years. Kadang-kadang kat office tu orang kata, Winnie kau tak ada kerja lain ni. Sebab apa? Dia tak tahu buat MDRT. Dan kita tahu kenapa dia suka buat MDRT, because of behavior dia orang ni. Jadi that's why tuan-tuan, untuk mendapat magic tu, buat je apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka. Okay, last but not least, kalau di KL ni dekat bawah tu, biasa orang nak berekreasi petang-petang Sabtu Ahad. Di KL orang akan naik dis bukit dekat PJ. Kalau di Wangsa Maju, dia ada bukit dinding. Ada bukit dinding. Dinding ke dinding? Dinding. Dinding tu makanan kan? Dinding, bukit dinding. Okay. Bukit rekreasi. Kalau di Penang, bukit bendera. Bukit Bertajam pernah naik tak? Naik. Ya. Tapi ada pencawang tak? Right. Di PJ ada apa? Bukit Belajar. Ada Bukit Gasing. Bukit Gasing. Okay, berapa tinggi Bukit Gasing? Saya tanya, saya jawab lebih cepat, betul? Bukit Gasing tinggi dia 525 kaki. Dan satu lagi yang paling tinggi dalam dunia, which is what? Everest. Tinggi dia berapa? 29,000 kaki. Sebelum manusia menjumpai Gunung Everest, okay, gunung apa yang paling tinggi? Jawapan apa? Ya? Kamu pergi? Kamu ya? Gunung Kod. Kau sini. Ada hadiah. Gunung Kod. Gunung Kod kan? Okay. Alright, buat macam ni semua. Hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Walaupun salah. Sebelum manusia menyampai Gunung Everest, gunung yang paling tinggi still Gunung Everest. Senang je kau boleh tipu. Bayangkan prospek kita tipu macam mana kan? Agent boleh kena tipu kan? Bayangkan prospek. Sebelum Gunung Everest dijumpai, gunung yang tertinggi tetap Gunung Everest. Semua Cuma tak boleh jumpa. jumpa je. Allahu Akbar. Itu buat, nak ceritanya apa? My point adalah, kalau saya tanya, could you climb Bukit Gasing? Would you do it? Boleh. Okay. Could you climb Gunung Everest? Would you do it? Yeah. Okay, 50-50 betul lah. Sama juga. Tuan-puan, MDRT ni Bukit Gasing. Jangan sesekali ingat MDRT itu Gunung Everest. Kalau ingat MDRT ni paling tinggi, puncak paling tinggi, you are wrong. So, bila kita rasa puncak paling tinggi, dia susah ke atau sangat susah nak capai? Okay. MDRT for you, your buddies here, MDRT must be minimum benchmark you will achieve. It's not the highest. The moment you ada this kind of mindset, insyaAllah, dengan izin Allah, MDRT will be easier for you. Faham saya faham? So semula MDRT adalah hanya Bukit Gasing. Bukan Gunung Everest. Gunung apa paling tinggi sebelum dijumpai? Okay, untuk itu kita break sekejap tuan-puan. Okay, kita break sekejap dan kita akan masuk balik dalam berapa? 4 minit? Saya